Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Salon Prime Nets. Dan untuk video ulasan yang ketiga ini, isu yang ingin kita kupas adalah berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi dengan video pada kali ini, aku nak minta korang untuk subscribe dan tekan butang lonceng kat sebelah tu, kemudian komen, like dan share saluran Prime Nets. Tuan-tuan, pelbagai nada dan intonasi yang berbeza timbul di kalangan rakyat Malaysia apabila kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mula diaktifkan pada 4 Mei 2020 bersamaan dengan 11 Ramadan 1441 Hijrah. Seperti mana yang kita tahu, PKP Fasa 4 baru saja bermula pada 29 April 2020 dan dijangka tamat pada 12 Mei tahun 2020. Namun, dengan pelaksanaan PKPB ini bermaksud PKP Fasa 4 terbatal secara automatik dan diganti dengan PKPB yang juga dikenali sebagai PKP Fasa 5 apabila ia bermula pada 4 Mei 2020. Jadi untuk pengetahuan semua, PKPB ini diwujudkan lebih berorientasikan kepada pembangunan semula ekonomi negara yang terkesan teruk dengan wabak coronavirus ataupun COVID-19. Kita pun sudah sedia maklum bahawa seluruh dunia mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk kerana pelbagai jenis perniagaan sama ada di peringkat antarabangsa maupun tempatan tidak boleh dijalankan secara komersial. Jadi ini merupakan inisiatif kerajaan melalui fasa PKPB untuk memberi kelonggaran kepada sektor industri tempatan untuk memulakan semula perniagaan mereka yang secara langsung dapat menjana ekonomi negara. Namun, kelonggaran ini harus mengikut SOP yang telah ditetapkan. Aku bukan orang ekonomi dan pada aku biarlah orang yang dalam bidang tu saja yang memberi pencerahan ataupun pendapat berkaitan dengan ekonomi. Aku cuma bercakap pada permukaan saja. Sebab apa yang aku nak sampaikan adalah berkenaan dengan kerisauan rakyat terhadap beberapa perkara. Ada yang beranggapan kelonggaran menerusi PKPB ini mampu untuk mewujudkan kluster baru pesakit COVID-19 kerana confirm ramai yang akan keluar untuk bekerja dan juga untuk ambil kesempatan untuk bersesia. Dan ini mampu untuk mendedahkan mereka kepada wabak COVID-19. Terdapat juga kumpulan masyarakat yang menyatakan Malaysia belum bersedia untuk mengaktifkan semula ekonominya sebab mereka berpendapat kita perlu fokus untuk membasmi COVID-19 terlebih dahulu sehingga angka jangkitan tu benar-benar turun kepada satu angka. Jangkitan kita, angka kita sebelum ni ada setiap hari ada yang 3 angka sebelum ni, kemudian turun kepada 2 angka, kemudian 3 angka semula, kemudian turun kepada 2 angka. Jadi mereka beranggapan biarlah angka harian tu turun kepada 1 angka, barulah inisiatif ini boleh diguna pakai. Macam aku beranggapan pendekatan PKPB yang diterapkan oleh kerajaan pada waktu sekarang ni merupakan satu kaedah try and error dalam usaha untuk meningkatkan semula pendapatan negara yang terjejas. Namun, kerajaan juga berharap supaya rakyat Malaysia terus patuh kepada PKP yang masih berjalan. Maksudnya dekat sini, ekonomi dibuka tetapi rakyat yang keluar bekerja harus berpegang teguh kepada PKP yang masih berjalan. Maksudnya, masih memakai topeng muka, menjaga penjarakan sosial, kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan tidak berkumpul secara beramai. Oleh itu, pada aku berilah peluang kepada kerajaan dalam menjayakan usaha ni. Mungkin ni jalan terbaik yang telah difikirkan oleh Barisan Menteri-Menteri Malaysia. Jadi, kita juga perlu berganding bahu untuk bersama bantu inisiatif kerajaan ni. Pelaksanaan PKPB ni adalah untuk kegiatan ekonomi Malaysia. Namun, kerajaan mengambil inisiatif ini berdasarkan Tanda Aras Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menggariskan 6 kriteria utama. Iaitu pertama, kawalan keselamatan, kedua, kawalan pergerakan, ketiga, kemampuan sistem kesihatan, keempat, kemampuan melindungi golongan berisiko tinggi, kelima, mengamalkan kebiasaan baru ataupun the new norm, dan yang keenam, kemampuan melaksanakan langkah pencegahan dalam komuniti. Jadi berdasarkan kriteria ini, kerajaan memperhalusi dengan teliti untuk membuka semula ekonomi negara. Keputusan akhirnya berjaya atau tak akan diketahui apabila pelaksanaan itu dimulakan. Mungkin ada yang tak setuju dengan aku, tapi ini pendapat aku je. Tak ada masalah kalau korang tak setuju dengan aku. Berjaya atau tidak pendekatan PKPB yang dijalankan ini, kita perlu lihat secara lebih luas.
Betul, kita risau sekiranya wabak ini akan kembali meningkat. Tapi, kita tak boleh menafikan andaian itu dengan mematuhi. Tapi kita boleh menafikan andaian itu dengan mematuhi setiap saranan kerajaan. Macam mana kita boleh menjayakannya? Kita perlu memakai topeng muka, kerap cuci tangan, penjarakan sosial kita harus jaga. Dan paling penting, duduk dekat rumah sekiranya kita tak bekerja. Jadi, janganlah kita bersikap pentingkan diri dengan keluar rumah tanpa keperluan dan tidak menjaga diri kita. Jadi, kalau PKPB ini ternyata menyumbang kepada peningkatan kes jangkitan COVID-19, aku yakin kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan untuk kembali kepada PKP secara penuh saja dan membatalkan PKPB. Namun buat masa ini, beri peluang untuk melihat keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Jadi kita nak tengok keberkesanannya kepada ekonomi kita dan dalam pada masa sama untuk melihat kadar kepatuhan rakyat kita kepada PKP yang masih lagi berjalan. Jadi mungkin ada kontra, ada perkara yang mungkin kita tak melihat secara menyeluruh. Benar kita takut, tapi dalam pada masa sama ekonomi kita juga kita harus kembangkan semula untuk kebaikan bersama. Okay? Jadi sampai sini saja video ulasan aku. Jadi aku harap korang bersabar-sabarlah sepanjang menempuhi PKPB ini. Dan insyaAllah kita mampu untuk atasi COVID-19 ini dengan kemenangan. Dan sama-samalah kita bantu Malaysia secara amnya dan juga jaga diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Aku mengundurkan diri. Assalamualaikum.